أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya belum nampak Prof Munjid ya. Tak apa. Yang dihormati Setiausaha Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Wan Rusli Wan Ahmad, dan juga selaku host kita pada malam ini ya. InsyaAllah Timbalan Presiden dan juga Presiden akan bersama dengan kita bersama-sama sedikit masa lagi insyaAllah ya. Dan juga yang dihormati seluruh AJK Liga, Profesor Madya Dr. Ismail Hassanain, Profesor Madya Dr. Al-Sayyid Salim, Dr. Abdul Halim Saleh, dan juga Dr. Nur Safirah insyaAllah juga akan bersama-sama dengan kita dalam sedikit masa lagi. Dan yang diraikan pembicara kita pada malam ini iaitu Profesor Madya Dr. Mawar Safi'i, para asatizah, para profesor, doktor, seterusnya semua para hadirin yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini dalam sesi bual bicara ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya Pabiatul Lubuk selaku pemudahacara pada malam ini, kehadiran semua pada sesi bicara sastra ke-9 pada malam ini. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan sedalam-dalam terima kasih ditujukan khusus kepada Profesor Madya Dr. Mawar Syafi'i atas kesudian beliau menerima undangan Liga ya sebagai pembicara pada malam ini. Dan untuk makluman hadirin, bicara sastra pada malam ini merupakan siri bicara sastra yang ke-9 yang dianjurkan oleh Liga dan merupakan kali kedua yang dianjurkan dalam bahasa Melayu. Di bicara yang lepas dalam bulan 6, Liga telah mengundang Profesor Madya Dr. Kamariah Kamaruddin, dan pada kali ini Liga amat bertuah kerana Profesor Madya Dr. Mawar Syafi'i sudi menerima undangan dan juga sudi berkongsi pengalaman beliau ya. Dan Profesor Madya Dr. Mawar Syafi'i akan memperkatakan tentang kembara si debu dalam mendatangi sastra Islami. Dan Profesor Madya Dr. Mawar Syafi'i merupakan sastrawan tanah air yang tidak asing dalam dunia sastra Melayu dan juga di Nusantara. Dan untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, iaitu pembicara kita pada malam ini. Walaupun saya yakin ramai dalam kalangan kita telah mengenali beliau kerana beliau sangat prolific ya dalam menghasilkan cerpen dan aktif dalam kegiatan sastra tanah air. Namun untuk kita mengenali beliau dengan lebih dekat dan juga sebagai pengenalan kepada hadirin dalam kalangan asatizah Arab yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan saya lihat ada beberapa para asatizah lah daripada kalangan asatizah Arab. Jadi saya akan paparkan biodata ringkas beliau, dan perkara ini sebenarnya sejajar dengan objektif Liga dalam memartabatkan sastra Melayu Islam ke peringkat global insya-Allah. Ya, jadi izinkan saya untuk paparkan biodata. Jadi tajuk yang akan diperkatakan pembicara kita pada malam ini ialah kembara si debu dalam mendatangi sastra Islami. Dan Profesor Madya Dr. Mawar Syafi'i merupakan ketua kluster ya di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan ini sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau dilahirkan pada 27 Februari 1971 di kandang Kerbau, Singapura. Beliau merupakan kelahiran Singapura ya, dan mendapat pendidikan awal di Singapura dan seterusnya di Malaysia dalam jurusan sains, sastra, psikologi dan geografi, dan seterusnya mendapat pendidikan di peringkat bachelor dan juga master di Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian di peringkat PhD di Nanyang Technological University. Dan beliau juga berkongsi dengan kita pada malam ini tentang minat beliau iaitu menulis, dan sudah pasti dalam usaha untuk menulis perlulah banyak membaca, dan beliau juga suka mengembara dan memasak dan juga menggauli bahasa. Dan untuk kita kenali beliau dengan lebih, bolehlah kita layari blog mawarsyafi'i blogspot.com ya, dan kini beliau menetap di Kajang.
Dan seperti yang disebut sebelum ini, beliau berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia sejak 1995 dan beliau mengkhusus ke dalam bidang kesusastraan bandingan dan kreativiti. Dan anugerah tertinggi yang pernah diraih oleh beliau ialah penerima anugerah akademik negara pada tahun 2018 dan juga penerima anugerah Searight Award pada 2 tahun juga tahun yang sama iaitu 2018. Dan ini hanya sekadar 2 anugerah yang saya sebut di sini dan sebenarnya banyak lagi anugerah-anugerah lain yang diraih oleh pembicara kita pada malam ini seperti hadiah sastra perdana dan juga hadiah sastra kumpulan utusan dan juga hadiah sastra Johor Darut Ta'zim dan pelbagai anugerah lagi ya. Dan boleh untuk mengetahui lebih lanjut boleh ke tadi Mawar Syafi'i Blogspot ya. Dan seterusnya seperti yang saya sebut tadi, beliau merupakan ketua kluster warisan Melayu di Pusat Bitara Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan ini antara kegiatan beliau merupakan seorang kolumnis ulasan cerpen Dewan Siswa ya, dan ini merupakan majalah Dewan Siswa dan beliau diberikan satu ruang sebagai kolumnis di majalah ini ya. Dan seterusnya yang apa yang saya kongsi juga merupakan tulisan yang terkini lebih khusus pada tahun ini dan juga tahun 2020 ya. Dan banyak lagi sebenarnya tulisan beliau yang tidak sempat untuk kita kongsikan pada malam ini ya. Selamat jalan Budi Dharma dan artikel ini tersiar dalam Berita Harian pada 25 Ogos 2021 iaitu pada bulan lepas ya. Sekarang kita bulan September iaitu pada bulan lepas. Dan ini juga merupakan hasil tulisan beliau dalam Berita Harian juga pada 25 Julai 2021 Murakami dan Arabica yang berlari ya. Seterusnya dan Murakami ini merupakan seorang penulis Jepun ya, yang banyak menghasilkan novel dan juga cerpen dan cerpen beliau juga telah diterjemah kepada 50 bahasa kan bestseller di Jepun ya. Kemudian ini merupakan cerpen terkini juga yang dihasilkan oleh beliau iaitu disiar dalam Berita Harian juga pada 18 Julai 2021 Dentingan Genta tahun ini. Dan beliau juga diberi kehormatan untuk dan dilantik sebagai Profesor Pelawat di Universitas Negeri Yogyakarta ya, dan ini juga merupakan satu pengiktirafan yang paling tinggi sebagai seorang academician ya. Dan dalam semasa beliau diberikan amanah ini, beliau dapat menghasilkan bersama-sama dengan pensyarah di sana, ahli akademik di sana dan menerbitkan satu buku yang bertajuk Sastra Hijau di Indonesia dan Malaysia dalam kajian ekokritik dan ekofeminis ya. Dan seterusnya antara penyelidikan yang beliau ini juga merupakan dana yang beliau peroleh daripada Sumitomo Foundation iaitu pada tahun 2020 dan tajuk yang dikemukakan untuk grant ini ialah Murakami and the Influence on Malay Literature, dan dana ini bernilai USD 6,000 ya. Dan daripada grant ini beliau dapat menghasilkan antaranya ialah makalah yang disebut tadi ya, Murakami dan Arabica yang berlari. Seterusnya dalam penyelidikan yang terkini juga beliau dapat memperoleh lagi grant galakan penyelidikan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sebagai output kepada grant ini beliau dapat membentang satu artikel di International Seminar on Nusantara Heritage iaitu ISONH 2021 dengan tajuk Sastra Pelancongan dalam Cabaran Wabah.
Dan daripada geran ini juga beliau dapat menghasilkan satu artikel dan disiarkan dalam jurnal Geographia, Malaysian Journal on Society and Space dengan tajuk Usman Awadi, hubungan daripada pelancongan kesusastraan dunia. Dan ini merupakan kumpulan cerpen yang dihasilkan oleh beliau dan ini juga disusun mengikut kronologi ya, bermula dengan Zel, kemudian Montaj 2, Masyitah, Narasi Gua dan Rakim dan Coklat Mengalir dari Ruang Buncah dan ini yang hanya dipaparkan 2021 ini merupakan satu kumpulan cerpen yang akan terbit tidak lama lagi insya-Allah, cuma tajuk itu masih dirahsiakan oleh penulisnya ya. Kemudian juga beliau menerbitkan juga menerbitkan antologi cerpen 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 ya. Antaranya ialah antologi cerpen Indonesia Malaysia, karya sastrawan 2011, Malaikat Putih yang sayapnya dilumati darah, kemudian Perempuan Cinta dan Kehidupan, Cinta Pun Berlogika, Yang Aneh Yang Majis, kemudian di antara Pusam dengan Ponami. Seterusnya juga dari segi penerbitan buku ilmiah, beliau telah menerbitkan novel intertekstual Melayu, penulis profesional Melayu, kepengarangan dan kritikan, kemudian pemikiran sastrawan negara Anwar Ridwan, takmilah semiotik intertekstuality. Lagi buku yang berkaitan dengan ini buku ilmiah juga tetapi lebih mengkhusus kepada proses kreatif ya. Bagaimana kreativiti 3 genre, inilah karangan saya apabila profesional menulis, titik temu sastra dan sains. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah terlalu banyak sumbangan beliau dalam bidang sastra ini ya. Jadi itulah secara ringkas yang dapat saya kongsi pada malam ini dan seperti yang disebut tadi, kalau hadirin sekalian ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah ke Mawar Syafi'i Blogspot tadi ya. Okey. Dan sebelum kita memulakan dan sebelum saya serahkan kepada pembicara kita pada malam ini, umum mengetahui bahawa tokoh sastra Islam sama ada dari segi pengteorian maupun dari segi kreativiti, sama ada dari negara Arab seperti Said Qutb, Imaduddin Khalil, Najib Al-Kilani maupun di Nusantara seperti Hamzah Fansuri, Abu Yahamka, Osman Al-Muhammadi, sekadar menyebut beberapa nama ya, rata-rata mempunyai latar belakang berpendidikan agama sejak kecil. Namun apa yang unik berkaitan tetamu kita pada malam ini ialah beliau merupakan seorang sastrawan yang tidak mempunyai latar belakang pengajian pendidikan agama secara formal ya sejak kecil. Namun beliau mempunyai kecenderungan dan minat yang tinggi terhadap sastra Islam. Apakah yang mendorong beliau ke arah sastra Islam? Bagaimana proses menghasilkan cerpen yang syarat dengan nilai Islam? Dan apakah cabaran dalam menghasilkan cerpen yang berunsur Islam? Semua ini insya-Allah, semua persoalan ini akan dirungkai dan dikongsi oleh tetamu kita pada malam ini ya. Dan untuk itu saya tidak akan melengahkan masa kerana saya yakin para hadirin semua sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengar perkongsian daripada tetamu kita pada malam ini. Dengan itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Mawar Syafi'i untuk berkongsi pengalaman beliau. Fal tatafaddal. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Fabia, sahabat saya, guru saya sebenarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya jelas ya? InsyaAllah jelas. Ya, boleh. Baik, Alhamdulillah. Ini malam ni kan macam-macam boleh berlaku kan. Suara tak jelas, gambar tak nampak sebagainya. Saya mohon maaf lah kalau ada khilaf teknikalnya. Saya pun tak pandai, sangat jarang bercakap online malam ni. Jadi lampu meja saya ni pun tak pandai nak adjust. Silau ke apa tak pasti. Tapi pokoknya dengar suara lah, itu yang penting. Dan nampak slide saya nanti ya. Baik. Pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya fikir saya mendahului salam saya kepada Setiausaha Liga Dr. Wan Rusli ya, Dr. Fabia, sahabat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Dan juga para profesor yang hadir pada malam ini, sahabat
sahabat saya tak nampak namanya, tapi nampak beberapa orang yang hadir. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa. Terima kasih atas undangan pada Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia. Dan saya sebenarnya jarang menyertai undangan malam ini. Pertama sebab saya cepat mengantuk sebenarnya. Jadi pernah satu acara di Dewan Bahasa, saya tertidur. Itu pengalaman yang buruk lah. Jadi saya harap saya tak tertidur di depan skrin ya. Okey, siapa tu? Alright, dan di samping itu saya sebenarnya berkira-kira awalnya untuk menerima undangan sebab Dr. Pabia beritahu ramai profesor bidang sastra Islam di sini. Jadi saya sangat berdebar-debar, tapi atas pujukan Dr. Pabia saya terima dengan rendah hati, seikhlasnya undangan ini. Terima kasih. Baik, kalau dapat saya berbahagi skrin ya Doktor, pihak saya ya. Saya ingin sedikit mengulas tentang kandang kerbau tadi. Bunyinya agak melucukan, jadi saya perlu huraikan. Memang saya dilahirkan di kandang kerbau di Singapura. Tapi bagi orang yang tahu, mungkin orang Johor Bahru atau orang yang aslinya Singapura tahu, kandang kerbau ni merupakan hospital. Nama hospital di Singapura. Sampai sekarang masih dipanggil KK Hospital, KKH. Jadi kalau boleh saya tunjukkan gambar dia, saya berbangga nak tunjuk ni sebab takut yang ingat Dr. Marwan ni lahir memang kat kandang kerbau ke kan. Terbayangkan kandang lembu, kandang kambing semua kan. Jadi memang namanya KKH gitu. Baik. Kemudian saya lihat sekejap ya. Okey. Terkait dengan minat saya, hobi saya memasak tu, ini saya terangkan juga lah, saya bukanlah pandai sangat memasak tapi saya suka gemar memasak sebab khasnya sekarang menjadi terapi kan untuk kita masak. Saya kalau rasa sangat penat bekerja memang alaminya akan turun ke dapur dan memasak. Jadi sebahagian daripada minat saya sekarang. Dan menggauli bahasa ini maksudnya bukanlah saya menguasai banyak bahasa, cuma saya senang untuk mengenali bahasa-bahasa lainnya. Sejak sekolah dulu sampai di universiti saya rasa saya ikut kelas Mandarin, Jepun, Perancis malah. Dan baru-baru ini saya berkenalan dengan seorang sarjana dari Lisbon ya, dari Portugal. Dan saya belajar juga beberapa perkataan Portugis ya dari beliau. Jadi saya senang mengetahui tentang bahasa-bahasa asing ini. Baik, di samping saya rasa visual saya mungkin tidak selesa dengan lampu kerja saya ni, suara saya juga malam jadi aneh saudara, sebab jarang sangat bercakap malam ya. Nanti mungkin berubah nada lagi nanti. Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang saya majukan kepada Dr. Pabia, ini saya fikir terkait dengan tuntutan Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia yang persis namanya mengangkat sastra Islami sebagai mauduk perbincangan atau sesi berbahagi yang dianjurkan sebagai aktivitinya. Jadi saya memikirkan apa judul yang mahu dipersembahkan. Bukan hanya penceritaan peribadi tetapi ada keterkaitan dengan tuntutan Liga itu sendiri insyaAllah. Jadi pada judul ini kalau saya lihat ada perkataan debu. Mengapa debu dan siapa debu? Saya ingin membawa saudara mendatangi sastra Islami ini bersama-sama insyaAllah. Baik, saya mulakan perjalanan kita ini dengan peta. Tadi saya maklumkan ya, bidang saya antaranya waktu di universiti saya khusus dalam bidang geografi. Jadi saya suka lihat peta, membaca peta dan sebagainya. Dan peta ini sengaja saya pilih yang agak kelam sebab perjalanan saya sudah agak jauh, dah hampir separuh abad ya. Jadi kita mula di Singapura, di sini bawah. Ya, saya belajar mengaji Al-Quran bermula dengan mukadam di surau kecil di sebuah kampung di Bukit Timah, Singapura yang bernama Kampung Tengah. Dari guru yang sama saya belajar menulis jawi pada siang hari atau hujung minggu. Dan saya senang sekali menunjukkan hasil lakaran zo atau to dot kepada ibu dan bapa saya. Ini satu kebahagiaan
menguasai tulisan Jawi. Saya rasa seusia 5-6 tahun gitu. Apabila berpindah ke Johor Bahru, kami wajib bersekolah agama di samping sekolah kebangsaan. Ini bagi mereka yang aslinya Johor tahu ya tentang tuntutan ini. Ketika itu kami membaca kitab Muta Al-Badrin. Saya harap betul sebutannya. Seperti yang saudara tahu, kitab bertulisan Jawi lama ini terkandung beberapa bab utama seperti bab jenayah, muamalah dan munakahat. Jadi seawal 10 tahun, saya sudah tahu rukun nikah, saudara. Kalau saya tanya ada mahasiswa saya yang hadir ni, DM tahu tak rukun nikah berapa? Jadi saya sampai sekarang saya tahu rukun nikah tu ada 5, suami, isteri, wali, saksi dan ijab kabul akad. Jadi saya tahu itu seawal usia saya 10 tahun. Dan seawal itu juga saya membaca kitab tasawuf. Jadi ada subjek tasawuf ya. Kemudian di sekolah menengah saya ikut masuk Persatuan Agama Islam dan seingat saya pernah menjadi presidennya waktu itu. Presiden persatuan. Apabila berada di universiti, sangat banyak lorong yang Allah sediakan untuk saya memasuki wilayah sastra Islam. Sama ada secara formal, lewat kursus yang saya ikut atau secara fisik. Saya dekat dengan tokoh-tokoh sastra Islam. Ini gambar yang agak sebab sebenarnya. Saya mengenali Dr. Syafiul Bakar kerana saya tetangga di sebelah biliknya di Jabatan Persuratan Melayu pada awal saya menyertai UKM. Ada juga yang menyangka saya ini ialah puteri anak Dr. Syafi'i. Okay. Terkesan dengan takmilah yang digagaskan oleh Ustaz Syafi'i, saya menulis satu rencana pendek tentang perkembangan takmilah terkini dengan seni bina. Ia sangat, saya ingat, merupakan hasil satu pertemuan saya membawa Ustaz Syafi'i ke UKM untuk bercakap dengan pelajar tentang sastra Islam dan takmilah. Ini selepas beliau bersara. Ini risalah Hari Sastra, Hari bersama tokoh sastra Islam. Ini rencana yang saya maksudkan tadi. Kemudian saya juga sempat menyertai sesi pleno di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya memperkenalkan takmilah dan sedikit bandingan saya lakukan dengan Profetik Kunto Wijoyo. Dalam sidang yang sama, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Zawawi Imran. Ini tokoh sosok besar sastra Islam di Indonesia. Dan juga seorang lagi Pak Abdul Hadi WM yang saya pernah membaca buku merahnya, Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber. Kemudian saya juga mengenali Dr. Siddiq Fadil almarhum, guru saya, kerana saya juga tetangga beliau di sebelah biliknya di JPM, Jabatan Persuratan Melayu. Malah sebelum bergelar tutor, saya adalah anak muridnya yang ikut masuk kursus Islam dalam budaya Melayu. Saya rasa itu tajuk khusus itu ya. Dan buku teks yang digunakan sepanjang semester adalah buku nipis syarahan Perdana Prof. Syed Najib Alatas. Buku ini kami panggil buku cap ayam jantan ya. Islam dalam sejarah dan budaya Melayu. Maka bilik saya diapit 2 gergasi sastra Islam, budaya Islam. Jika tidak lemas, saya tidak tahu apa istilah terbaik untuk menggambarkan 2 anugerah besar ini dalam kehidupan awal saya sebagai manusia dan sarjana di UKM. Kemudian saya menjalin persahabatan dengan Prof. Madya Dr. Kamaria Kamudin hingga sekarang. Beliau hadir malam ini, terima kasih, dan membaca bukunya Takmilah dalam Novel Melayu. Banyak yang saya lihat kerja aplikasinya dalam tulisan dan juga kehidupan peribadinya. Dr. Pabia, saya ada surprise ni. Di samping secara formal, saya juga ikut bergabung dalam Usrah RS. Ini usrah saya bersama-sama Dr. Pabia, Dr. Tengku Intan dan Dr. Kamaria setiap pagi Sabtu. Jadi esok pagi insyaAllah panjang umur kami akan bergabung untuk Usrah RS kami. Kenapa dinamakan Usrah RS? Sebab kami merujuk kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Jadi berselang minggu kami akan gunakan juga kitab Ziarah ke Alam Barzakh oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Syukur saya mempunyai guru Dr. Pabia sebagai nakibah dan sahabat yang menyuluh jalan harian saya, hidup saya.
kami bercakap banyak tentang keikhlasan, tentang khauf, tentang takut dan harap kita pada Allah. Kita bercakap tentang pertaubatan, banyak bercakap tentang persediaan kematian. Jadi saudara bayangkan saya bersahabat dengan pewaris takmilah Syekh Abu Bakar dan berusrah untuk banyak sekali jalan mengingatkan saya untuk saya meneruskan perjalanan ini. Baik, ini peta dari Malaysia ke Turki. Turki adalah antara negara yang saya mahu sekali pergi. Bukan sahaja kerana keindahan ranah yang bertemunya titik dua benua. Saya mahu bertemu dengan sosok yang beberapa masa ini saya baca karyanya. Penyelidikan semasa saya adalah pelancongan sastra. Tadi dimaklumkan Dr. Fabia. Dan saya benar-benar melalui betapa nikmat bertemu sendiri secara fisik dengan apa yang kita baca di halaman buku. Kesempatan ke Turki Allah bentangkan pada penghujung 2019 sebelum meledaknya wabah corona. Seperti selalu, pulang daripada berkelana, seperti kebanyakan penulis lain, pasti ada catatan kreatif yang dapat turun ke kertas karya. Saya juga. Kalau hampir memasuki 2 tahun ke sana, kesannya masih ada, masih larut. Saya menulis cerpen 1000 Pohon Sukma dan Satu Jalan Menuju Cinta di samping satu catatan pembikinan cerpen berkenaan yang berjudul Narasi Saya Tentang Rumi dan Cinta di Dewan Sastra. Ephesus membentangkan lapangan imajinasi yang tidak terduga. Ya, salah satu tempat yang saya lawati Ephesus merupakan perbukitan kerikil dengan pasir, dengan pohon-pohon renik. Mungkin saudara pernah ke Ephesus. Rupa-rupanya memberikan jalan panjang dalam penulisan saya selepas menziarahinya. Tanah Turki ternyata masih banyak menawarkan ilham. Saya menulis lagi sebuah cerpen, Sayap Langit Ephesus, pada Februari tahun lepas. Dan izinkan saya membawa contoh cerpen Sulapan Tujuh Pencinta yang mungkin atau tidak mungkin dihubungkan sebagai sebuah karya sastra Islam. Saya mohon nanti saudara sebagai jurinya. Saya cuba nak hantar ke ruangan chat, tapi saya tak pernah hantar file dan nanti mungkin saya minta bantuan Dr. Wan untuk boleh dibaca saudara cerpen ini. Pendek saja 5 halaman sebab ini keperluan untuk berita harian, biasanya agak sekitar itu halamannya. Dan saya mohon mungkin saudara sudi membacanya dan mengadilinya. Okey. Harus saya beri awal dan cerpen untuk dibaca. Tapi tak apa, kita boleh baca perenggan awal cerpen ini. Saya tampal di sini. Okey, kalau boleh kita baca sekejap. Benar saudara, ini cerpen permulaan intro je. Bukan saya bercakap dengan saudara sekarang. Ini intro cerpen saya. Benar saudara, kata-kata itu menyulap saya. Sedang tangan saya kemas menggenggam tali alat perakam gambar. Salah seorang mereka, mungkin sahaja dia adalah Tamliha, kian menyulap saya dan apa saja yang mengitari kami ketika itu. Saya menggenggam erat busur matanya yang sampai saat ini tak pernah akan saya lupa. Mengapa? Detik itulah sulapannya menjadi satu kepercayaan. Ia seperti mana saya masih menggenggam sebegitu likat wangi mawar yang melingkari perlak bumi. Saya mempercayai kewujudan mawar dan harumnya. Ia seperti mana saya benar-benar meyakini pertemuan kami. Bukankah di sebelah pohon sukma berhampiran gerbang utama, Tamliha bersama-sama 6 orang sahabatnya sedia meraihkan saya tiba. Sekejap kami sekalian merakam gambar. Ya, mereka bertujuh, tambah satu. Sekejap itu juga saya mula bersama-sama mereka dalam ruangan penyulapan. Ya, sulapan Tamliha yang membawa saya ke Konya. Ini merupakan tadi saya bacakan ya, likat wangi mawar yang melingkari perlak Rumi. Jadi untuk masuk ke ruangan pemakaman Rumi itu kita kena sambut dengan taman 1000 mawar yang sangat indah ya. Dan ini mungkin gambar saya agak kabur.
tak apa kabur, yang penting bangunan ini nampak. Saya berlatar belakangkan pemakaman Rumi. Maaf ya kalau ada bunyi motor ni, rumah saya ni tingkap ni depan jalan raya. Okey. Saya masukkan juga petikan cerpen yang saya bacakan tadi. Baik, ini gambar yang saya sangat berbahagia untuk berbahagi dengan saudara. Inilah Tamliha dan teman-temannya. Tamliha ini mungkin nanti ya kita boleh lanjutkan salah satu watak pemuda Al-Kahf kan. Jadi inilah Tamliha dan teman-temannya. Sewaktu saya memasuki dengan 1000 keterpesonaan, beberapa remaja lelaki yang ada berdiri dan duduk di bongkah batu berhampiran pintu masuk perkarangan pemakaman Jalaluddin Rumi. Saya sapa mereka. Saya beri salam. Mohon untuk merakam foto saya di salah satu pohon sukma. Pohon sukma ini saya maksudkan ialah pohon kering yang hanya tinggal ranting setelah musim rontok yang mula dimasuki angin dingin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang 6 orang saja. Ya, tidak 7. Ini yang fisiknya ya. Tapi dalam cerita itu saya ubah. Saya fikir catatan cerpen ini saya lakar semasa berada di Turki lagi. Jadi sepanjang berada di separuh Turki, Tamliha, Rumi dan capahan-capahannya ada dalam kepala saya. Apabila pulang ke tanah air, tugas saya adalah mengetik plotnya dengan rujukan Al-Quran pastinya dengan mengulang baca surah Al-Kahf yang saya selalu baca di ini setiap Jumaat. Seperti pagi tadi kan, Alhamdulillah. Namun kali ini dengan masukan yang beza. Saya percaya inilah mukjizat kalamullah. Ia sering menawarkan yang baru, segerak dengan hati dan apa yang saya lalui setiap hari. Setiap masa. Betul kan saudara? Saudara juga mengalaminya. Kita membaca surah yang sama pada masa yang berbeza, kita akan terima perasaan dan tanggapan pantulan yang berbeza. InsyaAllah, tabarakallah. Sewaktu menyediakan slide ini, saya dibantu catatan entry di blog saya. Bermula seawal Januari 2020, wabah sudah mula meliar. Bermula Mac 2020, kuliah sudah mula dijalankan secara atas talian. Saya menulis cerpen ini menjelang April 2020 dan ketika itu kita masih baru berkenalan dengan wabah yang datang dalam wajah seteru dan sama sekali asing. Lalu kehidupan kita berubah. Kita tidak dibenarkan keluar rumah, kita terkurung, kita diberikan pelbagai syarat untuk meneruskan perjalanan. Sewaktu dalam kemurungan wabah tiba, ya saya memang mengalami kemurungan waktu itu. Tiba-tiba saya dihubungi seorang sahabat lama. Dan dia bercakap tentang surah Al-Kahf yang dipercayai adalah ubat, merupakan penawar wabah. Saya juga terbaca tentangnya menerusi buku surah pilihan yang saya miliki. Jadi setiap malam untuk mengelakkan saya membaca surah Al-Mulk dari handphone, saya ada satu buku kecil ya, buku surah-surah pilihan termasuk Al-Mulk, Al-Kahf dan sebagainya. Dalam buku itu diberikan setiap surah itu ada manfaat atau fadilatnya. Jadi ini yang saya catatkan di sini ialah apa yang dinyatakan dalam buku itu dan saya warnakan merah ini. Dikatakan surah Al-Kahf itu juga dapat dijauhkan Allah daripada terkena wabah penyakit demam panas yang kita tahu awalnya simptom virus corona ni ialah demam kan, cuma kemudian dia merebak dan menjadi pelbagai simptom lain. Baik, saya percaya kata-kata sahabat saya itu kerana saya mengimani bahawa Al-Quran menyitirkan bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang menjadi huda, yang menjadi syifa, penawar, pengubat dan juga rahmah. Dan disebut dalam surah Yunus silat tentang Al-Quran ini sebagai penawar. Namun bagaimana Al-Kahf menjadi ubat? Ya, ini persoalannya. Apakah hubungan kedua-duanya? Apakah makna yang ada dan apakah yang menjadi penawar? Apakah penawarnya? Saya kembali melihat ziarah ke perbukitan Ephesus bertemu dengan Tamliha di pintu Rumi dalam saat saya membaca surah Al-Kahf ini. Dan
Semua ini membawa saya kembali menyelak helaian buku-buku Rumi yang ada dalam simpanan saya di rumah. Sebelum ke Turki juga saya senang membaca pelbagai petikan puisi Rumi, dan malah ada teman-teman yang menghadiahkan saya buku-buku tentang Rumi bila saya memberitahu mereka minat saya. Ini antara buku-buku Rumi yang saya ada, dan ini merupakan karya intertekstual Rumi, maknanya seperti novel Dr. Alif Shafak ini berasaskan kisah Rumi, ya. Tadi disebut dalam profil saya menulis sebuah buku novel intertekstual Melayu. Jadi saya banyak melihat hubungan intertekstual ini dalam kerja penulisan saya, kerja pembacaan saya, dan saya lihat apa yang berlaku dalam pembikinan cerpen Sulapan Tujuh Pencinta ini ialah saya mempunyai ruang pembacaan yang sangat lumayan panjang, yang lapang dan nyaman. Sewaktu kita dikurung, inilah hikmahnya, kita dapat membaca dengan sangat nikmat. Secara intertekstualnya, saya juga membaca biografi Rumi. Banyak hypertext, ya, teks-teks awal dan juga teks-teks kemudian yang dapat saya temukan sepanjang perjalanan pembacaan itu. Sebenarnya saya cuba mengimbas apa yang berlaku waktu saya menulis cerpen ini. Dan kali ini saya rasakan, ya, saya dibawa berkelana lagi, bukan ke Turki. Kali ini perjalanannya mencari makna. Apa perutusan rahsia antara Rumi dan Al-Kahf? Dalam cerpen Sulapan Tujuh Pencinta, saya menyerap masuk unsur bawah sedar, subconscious mind, watak saya yang disulap tamliha. Saya fikir ini apa yang saya cuba maksudkan ialah bila kita tenggelam dalam keasyikan membaca surah Al-Kahf ini. Saya disulap tamliha ke rumah Rumi dan kunyah. Doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini Dr. Pabia marah ni kalau saya baca salah tajwid. Dalam usrah selalu saya kena tegur. Dan doa ini bagi saya begitu indah untuk saya imani dan amalkan. Ya, apalagi yang kita mahu selain rahmat, petunjuk yang lurus dalam apa jua yang kita lakukan. Maka sepanjang musim sunyi ini, musim kita dikurung ini, saya belajar erti berdoa. Dalam musim yang kita nampak atau kita anggap sebagai petaka, apa yang kita mahukan selain daripada perlindungan dan mengharapkan agar semuanya segera berakhir. Petaka tidak jarang diterima sebagai bencana dan harus dijauhi. Tapi benarkah begitu, saudara? Lalu saya jadi takut untuk menadah tangan. Saya pernah keliru untuk berdoa bagaimana, ya, untuk mendepani pandemik ini. Saya takut untuk meminta, sedangkan saya tahu Allah itu sangat menunggu-nunggu hamba-Nya memohon, ya. Jadi selanjutnya, ini apa yang saya catat lagi dalam cerpen ini. Saya baca, dalam kepungan wabak di daerah kami, saya dibawa sulapan tamliha dan teman-temannya untuk berdiri di sini dengan setiap keharuman mawar Rumi. Selama beberapa pekan ini, saya tidak bertemu sesiapa melainkan berselisih jalan dengan kenangan dan harapan. Semenjak musim hawara berlangsung, musim wabah ini, kami sudah kehilangan banyak. Lebih-lebih lagi sahabat Al-Quran yang sebelum ini selalu ada. Saya tidak tahu ke mana dia. Mungkin juga dia sudah dikaitkan selubung gelap menerusi kayu sakti sang penyulap. Mungkin juga dia berselindung di balik kotak hijab ajaib bagi mengelak daripada dijangkiti. Semua dalam kegetiran, saudara. Semua berhati-hati membina jarak dalam musim wabak. Maka dalam cerpen ini saya bercakap tentang kesendirian, keterkurungan dalam musim wabak, dan ia merupakan kurungan yang berhikmah. Saya belajar makna bermohon, kemudiannya saya belajar makna takdir yang Allah susun terbaik buat saya. Walau fisiknya adalah derita dan petaka seperti kurungan corona ini. Betapa banyak hikmah hadiah yang Allah bawakan sepanjang 2 tahun ini, saudara. Saya antara yang mungkin belum faham makna takdir itu. Menerusi tarian Samak,
yang sempat saya tonton persembahannya secara langsung di sebuah gua pementasan yang unik di Kapadosia. Saya melihat berkali-kali kedudukan manusia dengan Sang Pencipta. Tangan kanan mengarah ke langit, sementara tangan kiri menuju bumi. Dan ia adalah tamsilan bahawa setiap kurniaan Allah harus disyukuri untuk diberikan semula kepada sekalian makhluk melalui cinta. Maka kita juga harus belajar menjadi seperti bumi dalam perihal kesederhanaan. Tidak pernah pongah, sombong, angkuh dengan apa yang ada di tangan. Sebaliknya meneruskan kehidupan dengan kerendahan hati. Bukankah ini juga yang kita belajar sepanjang musim kurungan ini? Kita bersyukur saat diberi dan bersabar saat diuji. Ayuh saudara, saya ingin bawa saudara sebentar ke Gua Rumi. Ya. Akhirnya persoalannya ialah tersembuhkah saya dengan pembacaan Al-Kahf dalam pembikinan cerpen sulapan tujuh pencinta ini. Penyembuhan itu adakah secara fisik dengan vaksin atau kita lebih memerlukan vaksin jiwa, vaksin akal. Dalam beberapa pembentangan sebelum ini yang saya majukan dalam musim wabah ini, saya kerap melampirkan petikan surah Al-Insyirah. Ia sangat memujuk saya untuk sangat mengimani bahawa setiap ujian kesulitan bersama-samanya, ya, dan ia adalah kebaikan atau kemudahan. Dan saya sedar ia juga dimaksudkan pada ayat terakhir surah Al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maka daripada ayat terakhir ini saya sedar, ya, tugas saya hanya melakukan amal soleh dan jangan mempersekutukan Allah. Itu yang saya rumuskan sebagai remedy, sebagai ubat yang dimaksudkan sahabat lama saya yang tiba-tiba muncul saat wabah bermula. Dalam cerpen sulapan tujuh pencinta, saya lakarkan 4 narasi penyendirian termasuk Gua Pemuda Al-Kahf. Saya catatkan di dinding gua nanti ada pencaran aneka kisah penyendirian dari sejarah langka. Bagaimana pelarian Yunus saat penduduk Niwana yang ingkar lalu marah dan kecewanya dibawa ke jalan penyendirian. Dalam ruang penyendirian itu Yunus di dalam perut Nun, maka Allah mengampuninya. Bagaimana ketika Musa turut dibiarkan di dalam peti penyendirian antara deru cemas Nil dengan Yukabid. Bukankah itu saat keselamatannya daripada angkara sang raja? Penyendirian yang membawa kepada banyak jalan rahmah selepas itu. Langsung Muhammad tercinta dalam ruang penyendiriannya di perbukitan cahaya. Wahyu kerasulan yang menjadi mistika sirah. Penyendirian ini menuju jalan mengenal kebesaran Allah, mengisafi makna penciptaan dan keterbatasan manusia. Saat di wilayah penyendirian, saya melihat betapa Allah itu adalah penguasa sebenar.
Allah pemilik segala kekuatan yang ada. Penyendirian ini adalah ruang penyerahan. Di situlah letak titik rahmah yang selama ini hanya saya berani sebutkan tanpa mengerti segenapnya. Lalu apa maknanya penyendirian ini apabila saya menyampingi ketujuh-tujuh pencinta yang menunggu saya di ruangan bumi? Ini kisah lampau. Saya fikir lebih 30 tahun lalu saya bertemu dengan almarhum Pak Ali Majud. Mungkin Dr. Kamaria sangat kenal. Merupakan mentor kepada kebanyakan penulis muda Malaysia, khasnya alumni NPR, Minggu Penulis Remaja. Saya lupa mengapa di ruang parkir bangunan lama DPP, Pak Ali menggamit saya dan mengucapkan ini. Mawar, tulislah bersumberkan Al-Quran. Saya masih ingat kata-katanya. Saya masih tidak tahu apakah salah tindakan saya menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilham, inspirasi dalam penghasilan karya saya selama ini. Adakah saya lakukan kesilapan? Namun apa yang saya sangat merasakan, saya selalu mahu dekat dengan kebaikan. Saya mahu menjadi lebih baik menerusi kerja pembacaan, rujukan dan penulisan saya. Mungkin ini suluhan lorong takdir dari Allah sejak saya mengenal huruf sewaktu di Singapura lagi. Saya dibawakan guru Al-Quran yang baik untuk kehidupan, perjalanan kehidupan saya selepas itu. Barangkali sayalah debu merujuk judul slide saya yang awal tadi. Saya adalah debu yang mahu mendapatkan, merangkul cinta yang indah, yang menjadikan saya manusia yang taat kepada jalan yang lurus. Saya mahu menjadi manusia yang bermanfaat banyak untuk orang lain. Barangkali judul pembentangan saya ini silap juga bunyinya. Ya, saya tidaklah mendatangi sastra Islami. Sebaliknya mungkin saya masih begitu jauh lagi. Jadi saya tutup apa ya istilahnya ni, ceramah ya, saya dengan kata-kata Rumi yang mungkin memberikan sedikit makna sampingan kepada judul pembentangan saya. Ya, beliau saya petik dari The Meaningful Life with Rumi. Ini apa tu risalah yang saya senang sekali ya. Visualnya sangat indah dan kata-katanya juga menarik. Dalam bahasa Melayu saya terjemahkan sebagai, maukah engkau menjadi penziarah di jalan cinta? Syarat pertamanya adalah merendah serupa debu dan abu. Jadi sekian Dr. Pabia, terima kasih atas masa dan perhatiannya. Mungkin kita boleh berdiskusi selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar ya suara saya? Boleh. Dr. Mawar minta tunjukkan yang judul cerpen tadi. Lupa saya. Oh, judul cerpen ya. Ya. 7, maaf saya tak dapat nak apa tu ya, sulapan 7 pencinta ya. Jadi alhamdulillah dalam masa hampir sejam kita dibawa ya, kembara dari Singapura sebenarnya sampailah ke bumi Turki ya. Dan setiap sebagai seorang penulis ya, seperti Dr. Mawar, setiap tempat yang disinggahi, tempat yang dilawati pasti akan ada catatan, dan catatan itu akan dihasilkan dalam bentuk cerpen dan saya yakin dalam kalangan kita pada malam ini banyak persoalan yang timbul daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Mawar pada malam ini ya, dan saya tidak akan mengulas panjang. Jadi saya buka sekarang kepada hadirin yang ada sekarang untuk mengajukan ataupun untuk bertanyakan beberapa soalan sekiranya ada, ataupun apa-apa sahaja yang mungkin nak tahu lebih lanjut tentang proses khususnya proses pengkaryaan Dr. Mawar itu sendiri. Dan secara khususnya tadi Dr. Mawar telah membawa kita menekuni bagaimana beliau menghasilkan cerpen itu tadi ya. Okey, dipersilakan saya membuka ruang kepada hadirin sekarang untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Dr. Mawar. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nur Naim saya pelajar Universiti Islam Madinah.
Masya Cuma Allah. hari tu saya ada hantar iklan perkongsian Dr. Marwan ni pada makcik saya, pada mak ngah saya, Prof. Madia Dr. Ani binti Omar, Upsi. Okay. Lepas Ya. tu beliau pun kata, oh ni kawan mak ngah ni. Lepas tu kalau Dr. Mawar punya anak buah pun kawan baik saya juga, Awang Safwan, ada datang ni. Okay. Lepas tu soalan saya Dr. Mawar, karya-karya kan dalam banyak-banyak karya-karya sastra yang karya-karya sastra Melayu yang Dr. Mawar dah baca kan, yang macam novel atau puisi, yang manakah yang banyak mempengaruhi atau memberi impak kepada doktor dalam bidang sastra Islam? Macam novel yang saya karya sastra Melayu, sama ada novel atau puisi yang mempengaruhi atau memberi impak kepada doktor dalam bidang sastra Islam. Okay. Saudara Nur ya? Muhammad Nur. Muhammad Nur, ya. Saya jawab terus ya Dr. Pabia. Silakan. Okay, baik. Saya seawalnya ya, waktu saya mula menulis, saya ingat lebih kurang, sekarang umur saya 50. Saya awal mula secara aktif menulis waktu saya berumur 20, masuk ke UKM. Sebelum itu karya saya pertama disiarkan waktu saya berusia 15 tahun. Tu cerpen pertama saya yang saya ada akhbar. Tingkatan 3 waktu itu. Jadi bila saya mula dalam keasyikan menulis, pastinya kebanyakan penulis juga bukan saya saja. Kita ada sosok penulis lain yang kita lihat, kita senang sekali dengan mungkin gaya pribadinya juga dan juga gaya penulisannya. Dan kebanyakan teman-teman tahu saya sangat meminati kepengarangan Anwar Ridwan, ya. Sebab bahasanya saya mengkaji beliau juga. Dan soalan Nur itu menjurus kepada sastra Islam ataupun gaya penulisan Islam yang mempengaruhi saya. Saya mungkin melihat sisi Islam itu lebih luas, Nur. Bukan hanya karya-karya itu yang terlampir dengan ayat Quran ataupun nyebut-nyebut Islam di dalamnya. Tetapi saya melihat secara lebih luas horizonnya. Kalau kita membaca karya Anwar Ridwan yang awal ya, Hari-hari Terakhir Seorang Seniman, sehingga yang terkini, saya pertamanya saya kalau kawan-kawan saya gunakan istilah tersihir dengan bahasanya yang cantik, bahasa puitisnya yang cantik ya. Dalam naratif Engkun Shoto juga bahasa sangat cantik. Dan ini saya fikir selari dengan tuntutan sastra Islam yang mahukan kita menulis dengan indah. Ya, seperti Al-Quran juga kan, kita membacanya kita rasa terasuh, kita rasa terubat sebab kata-kata yang cantik, ayat yang indah, tamsilan yang kita boleh ikut. Jadi waktu saya membaca karya Anwar Ridwan itu, mungkin ia tidak terbatas dengan hal-hal yang Islami itu secara langsung. Membaca Hari-hari Terakhir Seorang Seniman itu, kita belajar tentang mauduk kehilangan, kematian demi kematian, dan itu saya fikir juga kita dapat kaitkan dengan ajaran Islam kan. Sangat berbahagia, sangat bijak sekali orang yang sering memikirkan tentang kematian. Dan ini adalah isu yang selalu kita bincang dengan anak usrah RS kami. Orang yang bijak saja tahu makna kematian itu sangat memberikan putusan yang signifikan. Jadi kalau saudara bertanya, awal dahulu karya-karya yang memberi kesan besar pada saya ialah karya Anwar Ridwan. Kemudian ia mungkin melebar kepada karya-karya lain ya. Saya senang juga membaca puisi mungkin yang terkini, sifu saya Zain Kasturi. Saya senang membaca puisi-puisinya. Dan mungkin seorang teman atau sahabat baru saya, Rusli K. Matari dari Kelantan. Saya senang membaca puisi-puisinya yang tidak langsung
menunjukkan inilah Islam, ya, dan sebagainya. Tetapi kita terasuh melalui diksinya, melalui langgam yang dipersembahkan, ya. Dan ini mungkin satu hal bagaimana kita melihat, ya, bagaimana kita menanggap. Bolehkah ia mendekatkan kita kepada Sang Pencipta melalui bacaan puisi dan novel atau cerpen itu. Jadi saya jawab begitu, Saudara Nur, boleh agaknya? Saya boleh Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Okey, mohon maaf sebenarnya sebelum saya membuka ruang kepada soalan, sepatutnya saya memberi ruang kepada Dr. Wan Rusli untuk mungkin sedikit terjemahkan ataupun berikan khulasah ataupun secara ringkas apa yang diperkatakan oleh Dr. Mawar tadi dalam bahasa Arab, kerana kita ada, jadi kita akan beri ruang kepada terjemahan sedikit. Boleh kita teruskan dengan soalan? Silakan. Assalamualaikum Dr. Mawar. Saya ada satu soalan, ya. Soalan berkenaan dengan apa nama ni, biasanya sastrawan biasanya dia akan ada karangan ataupun karya sendiri yang dia paling suka, yang paling diminati lah, karangan sendiri. Biasanya kalau saya jumpa dengan sastrawan, saya akan tanya dia apakah karangan ataupun karya yang paling tuan ataupun puan dekat di hati puan, contohnya gitulah, ya. Jadi dia orang kata lah, saya suka cerpen ni, saya suka cerpen ni, jadi dia punyalah. Jadi kita nak tanyalah, kalau Dr. Mawar, apa agaknya cerpen ataupun apa nama ni, teknologi yang paling dekat, yang karya doktor sendiri? Ya, baik, terima kasih Dr. Rusli, Dr. Wan. Saya ada menulis sebuah kumpulan cerpen, tajuk dia Narasi Gua dan Rokim. Ia saya tulis ialah merupakan hadiah pribadi mungkin saya pada keluarga, sebab ia merupakan perjalanan saya semasa mengerjakan haji itu pada tahun 2011. Genap usia saya 40 tahun. Jadi bukunya nipis, saya tulis berdasarkan setiap pengalaman rukun haji itu saya catat dalam cerpen itu. Jadi masa waktu berada di Jemah, di Mina dan sebagainya, saya catat, ya. Saya ada buku catatan tu, masih ada sampai sekarang saya simpan. Dan kawan-kawan saya atau makcik-makcik yang tengok saya, dia kata, awak ni reporter ke? Tulis semua. Yalah, saya kata saya reporter, tak ada saya gurau. Saya kata saya catat apa yang saya lalui setiap hari, gitulah. Jadi itu yang saya kepilkan. Kemudian akhirnya saya bahasa untuk bukukan dengan cepat. Jadi satu saluran waktu itu yang saya nampak ialah satu sayembara dianjurkan oleh pihak ITBM, Pena dan Berita Harian. Jadi saya tujuan saya menghantar itu sebenarnya untuk diterbitkan, dicetak, ya. Itu jalan mudah bagi saya, untuk tunggu penerbit lain mungkin lambat. Jadi saya masuk sayembara itu bukan untuk menang lah, jauh sekali untuk menang. Tapi alhamdulillah dia terpilih untuk hadiah penghargaan. Jadi mungkin menjawab soalan Dr. Wan, saya bukanlah syok sendiri, ini macam apa tu, perasan je kan. Saya sangat dekat dengan kumpulan cerpen itu sebab mungkin menjadi satu ruang introspeksi, kan. Setiap kali saya membaca ni kembali, saya jarang membaca cerpen-cerpen lama saya sebab kadang saya mual. Tapi membaca Narasi Gua dan Rokim tu banyak yang saya kenang kembali dan saya sebutkan dalam hati bahawa banyak lagi yang saya perlu baiki. Jadi dia ruang introspeksi, ya, untuk saya muhasabah dan memperbaiki, ya. Malah ada yang berkata, ya, selepas pulang daripada mengerjakan haji itu, ujiannya itulah bermulanya perjalanannya sebenarnya, kan. Untuk kita kekal berada di jalan yang lurus, insya-Allah, dan itu ujian yang sangat sulit, sangat rumit. Begitu mungkin Dr. Marusli, jawapan saya. Ya, kumpulan cerpen Terima kasih. Narasi Gua dan Rokim.
Maaf Dr. Wan, ada permintaan daripada Prof Munjin. Dia kata sepatutnya kuntu atamanna an yakuna al-mulakhas bil arabiyyah qabla al-as'ilah. Bolehkah kita patah balik semula? Kita terjemahkan dulu, kemudian kita buka semula kepada soalan. Ya? InsyaAllah. Okey. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم معنا ضيفتنا الأديبة الماليزية أستاذة مشاركة دكتورة موار شافعي. هي أديبة ماليزية غنية عن التعريف ولها باع طويلة في الأدب الملايوي ولها مؤلفات عدة من قصص ومقالات أدبية. وهي دكتور موار شافعي من مواليد سنغافورة عام 1981 من الميلاد، متخصصة في الأدب المقارن وأيضا أكاديمية في الجامعة الوطنية الماليزية، ولها ميول إلى الأدب الإسلامي ونظرياته. ودرست العلوم الدينية في موطنها الأول في سنغافورة، وقرأت كتب التصوف وكتب الفقه، وذكر منها مطلع البدرين. مطلع البدرين كتاب في الفقه الشافعي كتبت باللغة الملايوية. وكذلك تعرفت على كثير من الأدباء الماليزيين، منهم دكتور شافعي أبو بكر، ومن رواد الأدب الإسلامي في ماليزيا. وأيضا تأثرت بمؤلفات الدكتور صديق فاضل الله يرحمه في الأدب وفي العلوم الإسلامية. والأديبة تحكي قصتها الطويلة في الأدب الإسلامي وفي الأدب بصفة عامة. وقامت تحكي أيضا قصة رحلاتها الكثيرة حول البلدان حول العالم، ومنها قصتها في رحلتها إلى تركيا، وأنها بعد عودتها من تركيا كتبت قصة قصيرة عنوانها 7 pencinta Sulapan 7 pencinta، يعني تقريبا الترجمة عجائب 7 محبين. هذه القصة كتبت عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا بعام. هذه القصة تتحدث أصلا عن رحلتها إلى أرض الأناضول، وتتمثل في قصة قصيرة تتحدث عن أصحاب الكهف. أصحاب الكهف تتمثل في شخصية أصحاب الكهف، وهي التمليخة هي وأحد فتية الذين آمنوا وآووا إلى الكهف وناموا 300 سنين وازدادوا 9. وبعد زيارتها إلى الكهف التي قيل أنها حدثت هذه القصة، عند عودتها إلى ماليزيا صارت تتعلق بسورة الكهف، تقرأها وتدرسها وتدرس فضائلها. وأصبحت أيضا بعد عودتها من تركيا صارت تعشق أشعار جلال الدين الرومي، ذلك الشاعر المتصوف التركي المعروف، وتدرس أشعاره والثقافة التركية أيضا. وأيضا دكتور موار أيضا تأثر كثيرا أيضا بالأديب علي ماجور. علي ماجور أديب ماليزي، والتقت به مرة ونصحها بالتأليف مستوحاة من القرآن الكريم، فصارت الدكتور موار لا تكتب شيئا إلا بعد أن تستوحي الآيات القرآنية بالدراسة والتأمل. وعندها أيضا تأثرت أيضا الأديبة بالأديب الكبير الماليزي أنور رضوان صاحب الأسلوب الرائق جميل في الكتابة. فتأثرت الدكتور الأديب أنور رضوان وقرأت له وتأثرت بأسلوبه الجميل. هذا يعني ردا على سؤال الذي سأله الأستاذ نعيم، أستاذ محمد نعيم سأل عن
من الكتب المفضلة لديها كتب أدبية، وقال أنها قرأت كثيرا للأديب الماليزي أنور رضوان، وكما قرأت أيضا للأدباء الآخرين منهم كاستوري زين وغيرهم. طيب، وأما هناك أيضا هي أيضا قرأت قليلا من ماذا؟ مما كتبت عن رحلتها في تركيا، وهي عبارة عن قصة قصيرة. هذه القصة تتمثل كما قلت أن تتمثل في أصحاب الكهف. طيب، وبعد ذلك في هناك سؤال حول قصة من بين قصصها القصيرة، و يعني أيها يعني من بين قصصها القصيرة أو مقالات الأدبية، ما هي أحب القصص أو أحب الأعمال إلى نفسها؟ فقالت أنها قصتها الأسيرة إلى نفسها هي قصة التي كتبتها أيام رحلتها إلى الحج عام 2015، وفازت هذه القصة بجائزة الأدب الملايوي الحمد لله، في مسابقة الأدب الملايوي، ونشرت في جريدة في إحدى الجرائد الماليزية. هي قصة رحلتها إلى الحج عام 2015. وأعتقد هذه ملخص محاضرة دكتور موار شافعي إن شاء الله، وأعتقد هكذا نكتفي بهذا إن شاء الله. دكتور فابيا. Naam, sekarang ada Prof Munjid ada angkat tangan. Tafadhal ya Ustaz. تفضل. نعم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الدكتورة فابيا على استضافتها للدكتورة موار، كما أشكر الدكتور وائل رسلي على الترجمة الجيدة للملخص للمحاضرة، وأرجو إن شاء الله أن تصل هو سؤال أو تعقيب للدكتورة موار يتعلق بصفة عامة بالأدب الإسلامي في ماليزيا. فأنا أشعر أننا لم ننفتح على الأدب الإسلامي بشكل كامل أو بشكل جيد. فخلال إقامتي أكثر من 20 سنة وجدت أن الأدباء الإسلاميين الماليزيين غير منفتحين على العالم العربي، ومن هنا أقترح على الدكتور موار أن تحاول أن تترجم بعض هذه القصص عن طريق عندنا معهد الترجمة في ماليزيا، أو نكلف بعض الإخوة الذين يحسنون اللغة العربية. نعم، سبق أن قمنا بترجمة لكمالة أحد الدواوين ديوان عين، وإن شاء الله تتاح لنا فرصة للتعرف أكثر. العالم العربي يتلهف وبشوق للتعرف على الأدب الماليزي، وننتقل من المحلية والإقليمية إلى العالمية إن شاء الله. وأشكر الدكتورة موار استجابتها لرابطة الأدب الإسلامي التي أنا عضو فيها، وإن شاء الله تتعزز العلاقات بين المسلمين، لأن رابطة الأدب تهتم بآداب الشعوب الإسلامية بشكل عام، يعني ليس بالأدب الملاوي فقط، بل بآداب الأردو والتركي والفارسي والسواحيلي ونعم اللغات الأخرى. وشكرا. Jadi Prof Dr. Munjid Timbalan Presiden Liga Kesusastraan Islam Antarabangsa, beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Mawar kerana meluangkan masa untuk malam ini. Cuma Prof ada satu persoalan ataupun cadangan kita katakan. Sastra Islam nampaknya bagi pada pengamatan Prof belum betul-betul mantap dan betul-betul rakyat Malaysia belum lagi terbuka dengan sastra Islam ni. Belum diketengahkan lagi secara yang sepatutnya. Jadi
sastra Islam di Malaysia, Prof mencadangkan supaya kita dapat memilih di antara karangan-karangan ataupun karya-karya Dr. Mawar untuk diketengahkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Arab, dan diterbitkan untuk kita memperkenalkan sastra Islam yang di Malaysia ini untuk dibaca oleh orang luar di negeri Arab dan sebagainya, seperti yang dilakukan kepada sastra-sastra lain di dunia seperti sastra Islam yang ditulis di dalam bahasa Urdu, bahasa Swahili dan sebagainya. Dan kalau kita dapat ketengahkan sastra Islam yang ditulis di Malaysia seperti yang ditulis oleh Dr. Mawar ke peringkat antarabangsa melalui terjemahan. Jadi itu cadangan Prof Munjid berkenaan dengan sastra Islam atau sastra karya yang dibuat oleh Dr. Mawar. Jadi itu cadangan daripada Prof Munjid lah. Kalau mendapat persetujuan daripada Dr. Mawar, pihak Rabitah bercadang untuk memilih karya-karya yang dipersetujui oleh Dr. Mawar untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk kita kembangkan lagi. InsyaAllah. Boleh saya respon Dr. Wan? Assalamualaikum Dr. Prof Mawar. Munjid. Ya, Prof Munjid faham bahasa Melayu ataupun nanti Dr. Wan terjemahkannya? Dia faham sikit-sikit, nanti saya Oh terjemahkan. ya. Saya kan belajar bahasa Arab sekolah dulu, tapi tak amalkan kan, tadi tak boleh cakap. Sampai sekarang saya masih ingat Dr. Wan, satu perkataan bahasa Arab yang saya belajar di sekolah dulu yang takkan saya lupa. Jum-jumatun. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Ya, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih Prof Munjid atas usulan itu. Saya sangat dengan penuh kerendahan hati saya mengucapkan syukur. Saya sebenarnya terfikir hal yang sama waktu Dr. Fabia mengundang saya untuk acara ini, dan saya pernah menonton waktu Dr. Kamaria sebelum ini bercakap, dan saya terfikir mungkin kami mempunyai gelombang yang sama dengan Prof Munjid. Boleh tak agaknya Dr. Fabia sebagai sahabat baik kami menterjemahkan cerpen saya dan cerpen Dr. Kamaria ke bahasa Arab. Itu yang saya terfikir sebenarnya. Tapi dengan cadangan yang seperti apa ya, kalau dalam bahasa Melayu disebut durian runtuh ini, saya sangat meraihkannya dan mengucapkan terima kasih banyak atas usaha yang mungkin dapat dilakukan bukan hanya pada karya saya tetapi mungkin beberapa karya teman-teman lain yang boleh diterjemahkan dan dinikmati oleh khalayak lebih besar di luar Malaysia untuk mengenali sastra Islam di Malaysia khasnya. Jadi sekali lagi terima kasih, sampaikan terima kasih saya kepada Prof Munjid, Dr. Wan, terima kasih. Jadi Prof الدكتور مawar ترحب بهذه الجهود إن شاء الله. هي يعني تشجع هذه الأعمال على أن نرفع من الأدب الإسلامي في ماليزيا ونترجم لها خصوصا ولغيرها من الأدباء الماليزيين إن شاء الله. فقط تعقيب يسير. الأستاذ شمس الدين درمش اتصل علي الآن وهو يرى الندوة ويقول نريد مقابلة مع الأستاذة موار، مع الدكتورة موار، حتى ننشرها في مجلة الأدب الإسلامي العالمية التي تصدر في الرياض. إن شاء الله. Dr. Mawar, jadi Prof Munjid dapat telefon sekejap tadi daripada setiausaha sastra Islam di Riyadh. Jadi kita ada satu headquarter di Riyadh. Jadi dia berhubung dengan Prof Munjid untuk Dr. Mawar meluangkan masa sedikit untuk dia buat temu ramah untuk disiarkan di dalam satu majalah Al-Adab Islami. Majalah yang kita keluarkan setiap 3 bulan sekali. Nama dia majalah Sastra Islam Antarabangsa, dan majalah ni memang disebar seluruh dunia, dan kita akan ada sedikit ruang untuk temu ramah dengan Dr. Mawar insya-Allah. Kata tak masa kemudian lah insya-Allah. فهذه مهمة دكتورة فابيا، لا تنسي فابيا أن تقومي بالمقابلة مع الدكتور موار وننشر لها ونأتي لها بالعدد إن شاء الله. وشكرا.
InsyaAllah, Prof. Dr. Fabia diminta oleh Prof Mujib untuk melakukan interview dan interview itu dibuat dalam bahasa Arab, kemudian insyaAllah diterjemahkan dan sebagainya, dan akan disiarkan di majalah Sastra Islam Antarabangsa di Riyadh, insyaAllah, di dalam bahasa Arab. Baik, sebelum Terima kasih. Okey, sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya sekiranya ada, saya minta maaf baru perasan kehadiran Presiden kita Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Cik. Kami mengalu-alukan kehadiran beliau dan sekiranya beliau ada apa-apa untuk diperkatakan kepada Dr. Mawar, silakan. Ataupun ada persoalan. Tafadhal ya Ustaz. Dr. Abdul Rahman? Okey, mungkin suara saya boleh dengar ke? Dengar. Okey. Tak apa, mungkin ada sedikit masalah teknikal atau sebagainya. Jadi kita teruskan dengan soalan berikutnya sekiranya ada. Okey, kalau tak ada, saya juga ada satu soalan Dr. Mawar. Tadi bila dipaparkan tadi slide berkaitan dengan biodata tadi, ada satu slide menyebut satu buku yang dihasilkan oleh Dr. Mawar sendiri tentang sastra hijau. Boleh Dr. Mawar jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sastra hijau itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fabia. Sastra hijau itu merupakan projek saya sewaktu lantikan Profesor Pelawat di Universitas Negeri Jogja. Jadi saya fikir sama kurang lebih tak sampai setahun dalam 9 bulan gitu saya melantikkan. Di antara tuntutannya ialah kita melakukan jaringan bersama dengan Universitas Negeri Jogja dan kita melakukan penyelidikan dan penerbitan. Jadi buku itu ialah hasil daripada penyelidikan kami. Dan fokusnya ialah pada sastra hijau. Kalau cantik kan judulnya. Kalau di Malaysia itu kita mungkin panggil sebagai sastra alam sekitar, ekologi, sastra ekologi begitu. Tapi di Indonesia itu lebih kepada sastra hijau. Ya. Jadi penyelenggara di pihak Indonesia itu Prof. Yatmi, bidangnya ialah ekofeminis dan juga feminist studies. Jadi beliau lebih berfokus kepada hubungan alam sekitar dan juga wanita. Ya, bagaimana wanita berperanan untuk memelihara alam sekitar melalui karya-karyanya. Jadi di pihak Malaysia saya diminta mengumpulkan beberapa artikel dalam bab buku itu, teman-teman yang boleh menulis tentang hubungan sastra dan alam sekitar di Malaysia. Jadi dalam satu majlis peluncuran tempoh hari, saya ingat Februari tahun ini, wakil yang diminta dari Malaysia, dari UKM khasnya, Prof. Madya Dr. Masita Yaakob, sahabat saya, bercakap tentang buku itu secara perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi sangat menarik kita melihat bagaimana suara wanita khasnya bercakap tentang alam sekitar dalam karya sastra, novel, cerpen dan juga puisi dan juga saya rasa persembahan seni pentas. Tapi secara peribadi saya dalam bab itu menulis tentang almarhum Pak Malim Ghazali dalam kumpulan cerpennya Tanah, Air, Angin dan Api. Itu lebih judulnya. Jadi beberapa sisi yang kita dapat perkenalkan sastra Melayu yang terkait dengan alam sekitar kepada halayak di Indonesia dan sarjana di sana. Satu kerjasama yang sangat menarik, sangat luar biasa kesannya. Dan lanjutan daripada itu, sebenarnya kami ada projek lain tentang kajian feminisme. Tapi saya peribadi sebenarnya saya tak, mungkin kuranglah perhatian saya pada feminisme ini. Sebab mungkin sedikit saya boleh huraikan bahawa menulis ini bagi saya kita tidak melihat sama ada dia lelaki ataupun wanita. Kan bagi saya semua orang menulis dan semua orang menyatakan apa yang ada dalam dadanya dalam penulisan. Jadi bagi saya tidak ada isu menulis wanita berbeza, wanita lelaki begini gayanya. Bagi saya kita membaca karya itu tanpa
mungkin melihat hal pribadi penulis tersebut. Jadi itu mungkin sedikit maklumat tentang buku Sastra Hijau tu Dr. Pavia. Ya. Okey, terima kasih di atas pencerahan tadi. Mungkin sekali lagi Dr. Abdul Rahman, sekiranya tadi mungkin nampak macam terkeluar tadi live kan. Jadi saya bagi peluang sekali lagi sekiranya Presiden kita ada apa-apa untuk diajukan kepada pembicara kita pada malam ini, tetamu kita, silakan. Nampaknya masih Ada masalah teknikal sikit Doktor. okey, ya, tak apa. Okey. Mungkin beliau dengar apa yang kita perkatakan pada malam ini ya, cuma mungkin tak dapat nak respon ya. Jadi mungkin kita dah menginjak kepada 10.30 pada malam ini. Jadi mungkin soalan terakhir saya buka sebelum kita tamatkan sesi kita. Soalan terakhir. Assalamualaikum Dr. Pavia. Yes. Ya, ada bersama Dr. Ermi, silakan. Boleh dengar ke suara saya? Line pun tak bagus kat rumah saya ni. Boleh dengar. Okay. Ini sebenarnya merupakan tim dalam satu penyelidikan Dr. Mawar ya. Okey. Okey, silakan. Okey. Tapi saya tak banyak menyumbang lah. Cuma saya rasa bersyukurlah bila Dr. Mawar invite saya dalam geran pendidikan dia ya. Soalan saya ringkas saja Dr. Mawar, apakah yang menjadi inspirasi kepada Dr. Mawar dalam menghasilkan karya-karya hebat lah. Saya sebenarnya tak dengar pada awal pembentangan tadi, mungkin ada saya tercecer dan sebagainya. Saya cuma nak tahu apakah inspirasi Dr. Mawar dalam menghasilkan karya-karya hebat ya. Sebab yalah, saya setuju dengan terjemahan Dr. Wan Rosli tu, salah seorang sastrawan ya, sastrawan wanita Melayu yang hebat yang ada dalam negara kita ni kan. Dan bila Prof Munjid pun tertarik untuk supaya terjemahkan karya Dr. Mawar, saya rasa ini satu peluang yang sangat baik lah. Okey, itu saja soalan saya Dr. Mawar. Dr. Amy, ni macam soalan audit dah Dr. Amy. Dr. Amy ni auditor UKM ni, auditor luar biasa di UKM. Saya kalau ditanya tentang inspirasi atau ilham, ini ada juga mahasiswa saya yang sempat hadir dalam kuliah nanti, insyaAllah semester kedua ni kita akan bercakap tentang ilham antara bahan kuliahnya. Banyak sekali kan sumber ilham sebenarnya yang boleh dijadikan titik tolak dalam pengkaryaan, dan masing-masing ada sumber inspirasi atau sumber ilham mereka. Kalau ditanya saya, makanya tadi saya bermula perjalanan saya itu daripada saya mengenal huruf Al-Quran ya, dan saya rasakan hidup tanpa Al-Quran itu jadi tak bererti kan. Walaupun mungkin kita tak menulis, tapi saya selalu beritahu pelajar saya dalam kuliah atau bertanya kepada mereka seawal jam berapa saudara membaca Al-Quran hari ini. Bagi saya Al-Quran itu sahabat baik kita sepanjang masa. Ya, tidak ada jadual yang tegar. Harus bersama-sama kita dalam setiap cuaca dan suasana. Jadi saya bila menerima undangan ini dan saya melihat semula mengimbas kembali apa yang saya lalui sejak kecil di Singapura, kemudian ke Johor Bahru dan masuk ke Universiti Kebangsaan, saya sangat bersyukur dengan apa yang Allah takdirkan kehidupan saya mengenali Al-Quran, dan sekarang saya bertemu dengan teman-teman yang pencinta Al-Quran. Antara Dr. Pavia yang selalu mengasuh kami terus untuk mencintai Al-Quran. Jadi mungkin saya saya boleh menjawab soalan Dr. Amy itu dengan jawapan yang sesederhana itu, bahawa Al-Quran itu sangat memberikan ilham yang lebar ya, yang luas untuk kita, bukan untuk saya saja, dan
ini mungkin saya mengingat semula pada kata-kata Pak Ali menulis bersumberkan Al-Quran tadi kan. Dan insyaAllah saya tanyakan tadi, adakah betul jalan saya ini merujuk Al-Quran dalam penulisan saya. Ini mungkin pakar-pakar siasat Islam di sini boleh membantu menjawab dan memberikan pandangan adakah selayaknya atau bagaimana. Ya. Itu jawapan saya, Dr. Amy. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Dr. Mawar. Ya. Soalan terakhir, Dr. Pamia. Mungkin kalau ada lagi, boleh lagi satu soalan rasanya. Dr. Syed Salim, لديك سؤال أو تعقيب؟ بارك الله فيكم. Terima kasih banyak. Wallahi Masya Allah, tabarakallah. Saya faham semua dan Alhamdulillah tak ada soalan. Terima kasih banyak kepada Dr. Mawar dan terima kasih kepada Dr. Afifah juga. Masya Allah, Allahu Akbar. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima your umsiyah hari ini dan night ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya ada bermanfaat banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syed. Sama. Jadi saya rasa mungkin dah tak ada soalan daripada hadirin yang hadir pada malam ini, dan saya pada hujung rancangan kita ataupun umsiah kita pada malam ini ingin berterima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Mawar Syafiee di atas kesudian beliau menerima undangan kita pada malam ini. Dan sebenarnya 1.5 jam kita bersama-sama dengan beliau terlalu banyak apa nak disebut dia sebagai kita dapat manfaat daripada apa yang diperkatakan oleh Dr. Mawar, khususnya yang berkaitan dengan proses pengkaryaan beliau yang bersumberkan kepada Al-Quran. Dan sebenarnya beliau meninggalkan kita dengan satu soalan yang perlu dijawab, ya. Dan pada saya rasa soalan itu dah ada jawapannya sendiri pada Dr. Mawar sebenarnya. Ya, maknanya sumber inspirasi itu seharusnya dalam sastra Islam itu mestilah bersumberkan kepada Al-Quran, dan beliau sendiri banyak menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber ilham dan sumber inspirasi dalam pengkaryaan beliau sendiri, ya. Dan dengan itu maka berakhirlah siri bicara kita yang bertajuk Kembaru Si Debu dalam mendatangi sastra Islami. Dan sekali lagi saya mengucapkan bagi pihak ya, ada kita nak ambil kedatangan untuk sijil. Nanti kita akan bagi kat chat nanti dia punya link untuk kedatangan, insya-Allah. Oh, jadi bagaimana apa perlu saya buat? Dr. Wan, apa perlu saya buat untuk itu? Okey, kita akan letak kat chat. Jadi untuk kedatangan sila isi borang dekat chat sebelah. Ni dah ada chat, ya. Okay. Kedatangan. Dekat chat ni ada, di ruang chat ada link untuk isi kedatangan, ya. Jadi sebelum keluar, ya, kalau dah keluar takut nanti tak boleh nak isi dah kedatangan, ya. Okey. Jadi sekali lagi bagi pihak Liga kami mengucapkan sedalam-dalam terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Mawar atas perkongsian yang bermanfaat tadi. Dan terima kasih juga diajukan kepada semua AJK Liga yang bertungkus lumus untuk menjayakan sesi bicara ini, dan seterusnya tidak lupa kepada para hadirin yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini sehingga ke 10.38, ya.